Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Sesungguhnya segala pujian milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memuji Allah, kita memohon pertolongan daripada Allah, kita memohon petunjuk dan juga keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Kita berlindung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala daripada kejahatan jiwa-jiwa kita dan juga keburukan amalan-amalan kita. Fa innahu man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Kerana sesungguhnya sesiapa yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada sesuatu pun yang boleh menyesatkannya. Demikian juga sesiapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada sesuatu pun yang boleh memberi petunjuk kepadanya. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kita bersaksi bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala, satu-satunya Tuhan yang tidak ada sekutu padanya. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan juga kita bersaksi bahawa sesungguhnya Muhammad itu adalah hamba dan juga rasul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah bersama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah di dalam Al-Quran, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sedaya upaya kamu. Dengar dan taatlah kamu kepada Allah dan Rasul, dan infakkanlah harta kamu, itu yang lebih baik bagi kamu. Barang siapa yang dihilangkan daripada jiwanya perasaan kedekut, maka merekalah orang-orang yang berjaya. Bertakwalah kepada Allah dan infaklah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang Jumaat sekalian, antara makhluk Allah yang hebat, yang besar nilainya, yang cukup ajaib adalah kehidupan dan kematian. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut di dalam Al-Quran, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah yang telah menciptakan kehidupan dan juga kematian untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang amalannya paling baik. Sesungguhnya Allah, dialah yang maha perkasa lagi maha pengampun. Itulah kehidupan dan kematian. Satu detik yang pasti datang. Satu detik yang tak boleh dibawa ke depan, tak boleh dibawa ke belakang. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut di dalam Al-Quran, likulli ummatin ajal, idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Untuk setiap kaum itu ada ajal, ada detiknya. Apabila tiba ajal mereka, mereka tidak boleh melambatkan ajal itu walaupun sekejap, ataupun mempercepatkan ajal itu. Kerana itu adalah rahsia Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada jiwa yang tahu bila dan di mana dia akan mati, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan keputusannya ke atas hamba-hambanya. Nabi SAW sebut dalam hadis, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada jiwa yang tahu di mana nyawanya akan diambil. Itu salah satu dari antara kunci-kunci perkara gaib. Sidang Jumaat, di zaman Nabi SAW, masyarakatnya hidup mereka biasa, basic. Tak ada bangunan tinggi-tinggi, tak ada kenderaan yang laju macam kenderaan kita. Jadi jarang sekali mati aksiden, jarang sekali mati bangunan tinggi timpa mereka.
dalam pada itu mereka sentiasa mengingati kematian. Di mana Nabi SAW sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, "Akthiru min dzikri hadhimil ladzat." Perbanyakkanlah kamu mengingatkan satu perkara yang memotong kelazatan hidup kamu, iaitu kematian. Dalam hadis lain kata Nabi SAW, "Kuntu nahitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul maut." Dulu aku menghalang kamu ziarah kubur kerana dekat dengan khurafat, syirik dan sebagainya. Sekarang banyakkanlah menziarahi kubur kerana itu mengingatkan kamu akan detik kematian. Allahu Akbar. Di mana kita berbanding dengan umat terdahulu? Umat yang hidup mereka tenang, hidup mereka jarang berlaku kematian mengejut. Mereka sentiasa mengingati mati. Kita satu umat yang kematian dan kehidupan berlegar dengan cara yang cukup mudah. Kita jemaah yang duduk dalam masjid ini, tidak ada siapa yang dia boleh jamin dia keluar daripada pintu surau ni, dia jalan balik ke rumah dia, dia masih hidup. Siapa boleh jamin? Tak ada siapa boleh jamin. Maka dengan itu banyaklah mengingati kematian. Banyaklah buat persediaan untuk kematian. Apatah lagi jika umur-umur dikatakan peringkat senja. Kata Nabi SAW, "A'maru ummati ma baina sittin wa sab'ina sanah." Ma baina sittin ila sab'ina sanah. Wa aqalluhum man yajuzu dhalika. Umur umat aku adalah antara 60-70. Dan amat sedikit di antara mereka sesiapa yang melangkaui batasan itu, lebih daripada 70 tahun. Maka perbanyakkanlah mengingati kematian. Bagi yang hidup, kematian itu adalah ujian kepada kita. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, "Wala nabluwannakum bi syai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Kami akan menguji kamu dengan sedikit rasa takut dan juga sedikit rasa lapar dan juga kekurangan harta benda kamu, jiwa-jiwa dan juga hasil tanaman kamu. Berikanlah khabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Apa tanda orang itu sabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iaitu orang-orang yang apabila ditimpakan musibah kepada mereka, mereka berkata, kami daripada Allah dan kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaat sekalian, demikian juga tidak ada jiwa yang boleh mati melainkan dengan izin Allah. Tak boleh orang mati tanpa izin Allah. Maka sebab itu janganlah kita takut mengatur langkah dalam hidup kita. Ada manusia yang ketakutan dia melampaui segala-galanya. Dia takut untuk berjalan, dia takut untuk pindah, dia takut untuk bergerak, dia takut untuk buat apa sahaja kerana mati. Kita tahu mati akan datang, walau kuntum fi burujin musyayyadah. Meskipun kamu duduk dalam satu bangunan tutup keliling, mati akan datang. Tetapi kita juga kena ingat, wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Tidak ada satu jiwa yang boleh mati melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Satu keputusan yang pasti. Kamu tak boleh ubah. Maka dengan itu bersedialah kita. Jangan lari dari kematian, tetapi bersedialah kita dengan satu detik yang pasti datang. Kalau kita lihat sirah para sahabat radhiyallahu anhum, amat ajaib urusan hidup mereka. Antaranya Sa'ad bin Mu'adh radhiyallahu anhu. Sidang jemaat, ingat nama ini. Sa'ad bin Mu'adh radhiyallahu anhu. Tak ingat, balik tulis. Sa'ad bin Mu'adh radhiyallahu anhu, dia masuk Islam sekejap je, 5-6 tahun. Sekejap. Tetapi pada hari kematian Sa'ad bin Mu'adh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihtazza 'arsyur rahman limauti Sa'd bin Mu'adh radhiyallahu anhu. Bergegar arasy ar-Rahman pada hari kematian Sa'ad bin Mu'adh. Subhanallah. Dia satu je. Tak ada orang dapat kelebihan ni sebelum dia
dan selepas dia. Dia seorang je. Pada hari kematian dia bergegar arasy Allah. Apa yang dia buat? Daripada dia masuk Islam sehingga dia memejamkan mata dia, hidup dia dan mati dia semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Ketika perang Khandaq yang orang buat longkang keliling Madinah, tangan dia luka dekat dengan urat nadi dia. Bila luka tangan dia, kata Sa'ad bin Mu'adh, Allahumma innaka ta'lam annahu laysa ahadun ahabba ilayya an uqatilahum fika min qaumin kadzabu rasulaka wa akhraju. Ya Allah, sesungguhnya engkau mengetahui bahawa di atas muka bumi ini tidak ada satu kaum yang aku lebih suka untuk memerangi mereka lebih daripada kaum yang telah mendustakan dan menghalau Rasul engkau daripada negerinya, iaitu Quraisy Mekah. Aku paling suka perang dengan Quraisy. Allahumma inni adhunnu annaka qad wada'ta al-harba bainana wa bainahum. Ya Allah, tetapi aku rasa macam seolah-olah engkau dah hentikan perperangan antara kami dengan Quraisy. Sebab apa dia rasa macam tu? Sebab Khandaq adalah kekuatan terbesar Quraisy. Kalau Quraisy tak boleh menang dalam perang Khandaq, Quraisy is gone. No more Quraisy after that. Quraisy Khandaq menghimpunkan Quraisy, menghimpunkan Ghatfan, menghimpunkan Yahudi Bani Quraidah, ramai orang. Kalau tak boleh menang, hancur mereka. Kata Sa'ad bin Mu'adh, aku rasa macam perang dah habis dah kot. Dan kata Sa'ad bin Mu'adh selepas itu, wa in baqiya min harbi Quraisy syai'un fa abqini lahu. Ya Allah, kalaulah ada lagi perang melawan Quraisy, hidupkan aku supaya aku boleh hidup dan lawan dengan Quraisy. Wa in kunta wada'tal harba fafjurha waj'al mautati fiha. Kalaulah seandainya engkau telah menghentikan perang kami dengan Quraisy, pecahkan luka ini, matikan aku kerana luka ini. Itu Sa'ad bin Mu'adh. Kenapa dia nak hidup? Semata-mata kerana agama Allah. Kalau tak ada ruang berbakti pada agama Allah, kata Sa'ad bin Mu'adh, ya Allah, matikan aku. Tapi kata Sa'ad bin Mu'adh selepas itu dia doa, wala tumit nafsi hatta wala tukhrij nafsi hatta tuqirra aini min Bani Quraidah. Ya Allah, janganlah engkau cabut jiwa aku sehingga aku selesaikan urusan Bani Quraidah. Setelah Nabi SAW tangkap Bani Quraidah yang mengkhianati orang Islam di Madinah, Nabi panggil Sa'ad bin Mu'adh. Bawa sini Sa'ad. Sa'ad sakit lepas daripada Khandaq, dia tak pergi perang Bani Quraidah. Nabi panggil dia, bawa sini Sa'ad bin Mu'adh. Orang bawa dia. Bila Sa'ad bin Mu'adh masuk, Nabi kata, qumu ila sayyidikum. Berdiri, tuan kamu masuk. Maka para sahabat semua berdiri. Kata Nabi SAW, ya Sa'ad, buat keputusan. Apa nak buat dengan Bani Quraidah? Tuan-tuan, siapa buat keputusan biasanya? Nabi SAW. Siapa dengar keputusan biasanya? Para sahabat. Nabi cakap, sahabat dengar. Nabi kata tak boleh, sahabat ikut. Nabi kata boleh, sahabat buat. Tetapi dalam kes Bani Quraidah, kata Nabi SAW, ya Sa'ad, buat keputusan. Sa'ad bin Mu'adh tanya, kalau aku buat keputusan, Yahudi ni ikut ke tak? Para sahabat kata, ya, Yahudi kena ikut. Sa'ad bin Mu'adh tanya, kalau aku buat keputusan, kamu orang-orang Islam ni ikut ke tidak? Mereka kata, ya, kami ikut. Sa'ad tanya, kalau aku buat keputusan, Nabi SAW akan ikut ke tidak? Nabi kata, ya, aku ikut. Subhanallah. Maka Sa'ad buat keputusan, lelaki Bani Quraidah, kita bunuh mereka. Perempuan dan juga anak-anak Bani Quraidah, kita jadikan tawanan dan kita ambil mereka. Kita ambil mereka, jadikan mereka hamba kita. Kata Nabi SAW, Sa'ad telah melakukan satu keputusan dengan keputusan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah satu orang sahabat Nabi SAW yang hidup dia, mati dia kerana Allah. Kita selalu ucap, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salat aku, amal ibadat aku, hidup aku dan juga mati aku
kerana Allah Tuhan sekalian alam. Tetapi para sahabat, mereka menunjukkan hidup dan mati mereka kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu, buatlah persediaan untuk detik kematian kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hamba-hamba Allah, marilah bersama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya berjayalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita bersaksi dengan sebenar-benar kesaksian bahawa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Bertakwa kepada Allah dengan erti kata mengikut suruhan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaikum hafazatan hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Allah yang berkuasa di atas hamba-hambanya, dialah yang mengutuskan kepada mereka penjaga yang sentiasa menjaga mereka. Orang Islam tak boleh takut, ada penjaga yang sentiasa menjaga kita. Hatta idza tawaffathu rusuluna, sehingga pada detik utusan Allah mematikan kita. Hatta idza jaa ahadakumul maut, sehingga apabila datang kematian kepada dia. Hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Rasul kami akan mengambil jiwa mereka, sedangkan rasul kami itu tidak mengabaikan tugasnya. Maka itulah kematian yang akan datang. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebut di dalam Al-Quran, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Hendaklah kamu berinfak dengan rezeki yang dikurniakan kepada kamu sebelum datang detik kematian. Apabila datang detik kematian, fayaqul, maka kamu akan berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, lewatkanlah sekejap, laula akhartani ila ajalin qarib, boleh tak lewatkan sekejap agar aku dapat bersedekah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut, walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Apabila tiba detik kematian, Allah tidak akan melewatkan walaupun sedikit. Itulah perkara yang pasti, tak boleh lewatkan. Maka selagi ada ruang dan juga peluang, banyaklah infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita belum sampai ke tahap para sahabat. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, tahun terakhir sebelum dia meninggal dunia, Umar pergi haji. Dia dah tak larat, dia pergi haji, dia memerintah 10 tahun. Dia pergi haji, ketika dia duduk di Mina, Umar kata, Ya Allah, sesungguhnya rakyat aku telah banyak. Kata Umar Al-Khattab, Allahumma kabirat sinni wa dha'ufat quwwati. Kekuatan aku pula telah lemah. Wantasharat ra'iyati. Penduduk aku pula telah ramai.
faqbidni ilaika ghaira mudayyi'in wala mufarrid. Ambillah nyawa aku dalam keadaan tidak mengurangkan agamamu dan juga tidak mengabaikan agamamu. Umar balik daripada haji, Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia meninggal selepas daripada musim haji itu. Itu para sahabat. Minta mati kerana kita tak tahan musibah tak boleh. Tetapi minta mati kerana kita redha dengan Allah Subhanahu wa taala, itu tidak mengapa. Dalam hadis fitnah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mutu in istata'tum. Akan berlaku satu fitnah, fitnah yang besar, kamu tak tahu siapa betul, kamu tak tahu siapa salah. Dua kelompok Islam berperang, tak tahu nak sokong mana-mana. Nabi kata, matilah kamu kalau kamu mampu. Tapi kalau kamu sakit, kamu jangan minta mati. Minta mati bererti kamu berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika kamu sakit. Dan sidang Jumaat yang dirahmati Allah, innamal a'mal bil khawatim. Innamal a'mal bil khawatim. Innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya amalan kamu dikira mengikut last sekali. Ada orang hidup dia melakukan amalan ahli syurga, tetapi dia kona last sekali melakukan amalan ahli neraka dan dia masuk neraka. Ada orang yang hidupnya melakukan amalan ahli neraka, tetapi dia bertaubat di hujung hayat dia, kembali kepada amalan ahli syurga, dia masuk syurga. Maka kita doa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita kekal di atas amalan kebaikan dan mati kita dalam keadaan mati muslim yang menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkanlah muslim dan muslimat, orang mukmin lelaki dan juga perempuan yang masih hidup dan juga yang telah meninggal dunia di kalangan mereka. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, berikanlah kepada kami perasaan takut kepada Engkau yang menghindarkan kami daripada maksiat. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, dan juga kurniakanlah kepada kami ketaatan yang menyampaikan kami kepada syurga-Mu. Wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina musibatid dunya, dan juga berikanlah kepada keyakinan yang menjadikan segala musibah dunia terasa ringan bagi kami. Wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana. Ya Allah, jadikanlah pendengaran kami, penglihatan kami dan juga kekuatan kami memberi manfaat selagi mana kami hidup. Waj'alhul warithu minna, dan jadikanlah ia sebagai bekalan kepada kami setelah kami mati. Waj'al tha'rana 'ala man zalamana, dan balaslah kejahatan orang-orang yang menzalimi kami. Wansurna 'ala man 'adana, tolonglah kami ke atas orang-orang yang melampaui batas terhadap kami. Wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan musibah pada agama kami. Wala taj'al dunya akbara hammina wala mablagha ilmina, dan janganlah Engkau jadikan dunia itu sebagai cita-cita tertinggi kami dan tujuan utama kami menuntut ilmu. Wala tusallit alaina man la yarhamuna, dan jangan Engkau berikan kuasa kepada orang-orang yang tidak merahmati kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum.